Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'tal in'ama jazila wa qabila minasyukri qalila wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi lam yaj'al lahu min jinsihi adila wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Ini sebahagian daripada taman-taman syurga Allah. Moga harap-harapnya di dunia Allah izinkan kita berada dalam taman syurganya, nanti di hari akhirat Allah izinkan kita berada di dalam syurganya yang sebenar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung, dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Pertama, qalbun jasmani, iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang, dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Yang kedua, qalbun rohani, iaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia, dan ia hakikat manusia, dan ia juga yang dihidupkan kepadanya perkataan, dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Baik. Itu dululah. Jadi kita masuk bab yang baru. Sebelum ni dia bab yang pertama dulu. Dia nak cerita tentang 7 anggota. Habis dah kita 7 anggota tu. Cepat juga Berapa tahun di sini? 2 tahun nak khatam dah kita. Boleh lepas ni. Jadi berceramah dah masing-masing. Cepat.
Dalam kadang-kadang tak datang pun cepat juga. Baik. Jadi bab seterusnya iaitu nak cerita tentang qalbun. Qalbun, qaf lam ba. Qalbun tu makna dalam bahasa kita panggil hati lah. Ataupun boleh juga panggil jantung, boleh juga. Qalbun diambil daripada perkataan asal dia qalaba. Qalaba tu maknanya berbolak-balik. Sebab hati ni gitulah, berbolak-balik. Nak pergi kuliah ke nak pergi kenduri, contoh. Nak pergi dengar majlis ilmu ke nak makan, kan? Nak pergi kanan ke nak pergi kiri. Dia berbolak-balik hati tu. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu, kadang elok, kadang tak elok. Itu hati. Dia sebenarnya dia ada 4 nama lain-lain, hakikat sama. Kata Imam Ghazali, iaitulah qalbun, hati, dia juga. Dalam masa yang sama nafsu pun dia juga. Dalam masa yang sama akal pun dia juga. Satu lagi apa? Ruh, ataupun jiwa lah, pun dia juga. Tu 4 ni benda sama. Cuma namanya dibeza-bezakan oleh alim ulama kerana nak menerangkan pada keadaannya. Kalau dia bertindak tu secara betul, kan, secara betul apa yang dia buat, itu namanya akal. Maknanya dia buat tu dengan fikir tentang boleh ke tak boleh ke, itu panggil akal. Kalau dia buat tu mengikut suka hati dia tak fikir dah halal ke haram, itu namanya nafsu. Benda sama juga, tapi bila keadaan macam tu dipanggil nafsu. Bila keadaan elok dipanggil akal. Kalau berbolak-balik, kejap macam ni, kejap macam ni, itu namanya hati. Adapun yang ada pada diri kita tu, itulah dipanggil ruh. Dan kalau ruh tu ruh yang bertakwa pada Allah, maka segala akal, hati dan nafsunya semua tertunduk kepada perintah Allah. Tu yang kita nak didik tu. Baik, jadi dia kata kitab yang kedua ni, yakni bab yang seterusnya, bab yang kedua, pada menyatakan qalbun, ataupun juga dipanggil inkilab, yakni berbolak-balik. Artinya jantung. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Maksudnya sini dia nak ceritanya, dalam bab ini terdapat 10 fasal tentang sifat-sifat yang tercela daripada qalbun tu sendiri, daripada hati tu. Daripada hati ni kalau kita tak jaga dia elok-elok, dia akan terbit daripada hati tu 10 sifat yang tercela, atau dengan bahasa Arabnya dipanggil mazmumah. Ini yang disebut sebagai sifat mazmumah. Dia lawan dia mahmudah. Mazmumah artinya sifat yang tercela, dikritik syarak. Quran tak suka, hadis tak suka, Allah lagilah tak suka, kan? Adapun sifat mahmudah ialah sifat yang dipuji syarak. Pentingnya kita nak belajar ni mazmumah dengan mahmudah ni, supaya kita beza antara kita orang Islam dengan yang bukan Islam. Kadang-kadang pada pandangan umum, pada pandangan manusia biasa, benda tu tak ada salah. Tetapi dalam Islam, benda tu termasuk dalam mazmumah, benda yang salah, benda yang dikeji syarak. Kadang-kadang benda tu nampak tak elok pada sisi umum, nampak macam tak kena pada sisi masyarakat awam, ataupun yelah tak kiralah agama apa pun. Tetapi pada pandangan sisi syarak, ianya elok dan terbaik. Jadi yang kita nak ikut awam, masyarakat awam, atau ikut Islam. Itu nak bagi faham dulu yang tu. Jadi yang kita nak kena ikut, kita ikut Islam, sebab kita orang Islam. Kalau kita bukan Islam, tak apa, tak pelik nak ikut cara apa pun, tak ada masalah, kan? Tapi tak boleh, sebab kita orang Islam mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita nak buat apa pun kena tilik mahmudah atau mazmumah. Kalau mahmudah buat, kalau mazmumah jangan buat. Tu dia. Walaupun mahmudah tadi tu tidak disukai orang, ataupun mazmumah tadi disukai orang. Contohlah
pada pandangan umum, pandangan orang biasa ataupun pandangan global, kita panggil lah, pandangan tak kira bangsa atau agama, kan, termasuk Hindu, Buddha ke Kristian, orang-orang luar lah, dia memandang bahawa berjoging dengan seluar pendek itu tak salah. Apa salahnya? Dia jogging, bukan dia terajang orang, betul tak? Bukan dia rompak, bukan dia mencuri, dia cuma jogging, tapi jogging pakai seluar pendek. Pada pandangan umum memang tak nampak salah, tapi pada pandangan syarak salah. Bukan salah jogging tu, tapi salah kerana tidak menutup aurat. Jadi jangan ikut pandangan umum. Nampak? Ni kadang-kadang masyarakat hari ni nama je Islam, IC tengok Islam. Bila kita kata ni tak baik ni, tak semayang, alah, saya tak semayang, bukan saya kacau orang, bukan saya pukul orang, bukan saya tajam orang. Nak salah saya kenapa pula? Saya cuma tak semayang je. Kemudian kita pula beranggapan betul juga, dia cuma tak semayang, dia bukan jahat sangat. La ilaha illallah. Tak semayanglah manusia paling jahat sekali atas muka bumi, tapi sebab kejahatan itu dikecil-kecilkan. Sebab apa? Sebab tak nak ikut Islam, ikut kafir. Kafir memang dia tak peduli apa dah dengan semayang. Agama dia sendiri kadang-kadang dia tak semayang tak. Saya ada seorang kawan India, dulu masa tayang kerja dulu kat kilang lah, sama-sama praktikal. Selalu 3 line hantar dahi dia tu. Hari tu tengok tak ada. Saya tanya dia, mana? Hari ni tak semayang, kata. Lah dah tak semayang. Kita kata awak tak semayang. Semayang tak semayang sama. Nampak? Gaji tak naik juga, dia kata. Jadi dia pun dah malas. Mana dia pun mengarut dengan agama dia sendiri. Jadi kita jangan ikut macam kafir. Kafir lah tak dia lah, sebab dia batin. Dia tak betul dah. Daripada awal lagi tak betul dah. Itu jangan jatuh. Jadi apa benda kita nak buat, biar pandang benda ni syarak suka ke syarak tak suka. Kadang-kadang dari segi pandangan umum, pada pandangan manusia nampak tak elok benda ni, tak baik benda ni, tapi pada pandangan syarak inilah terbaik. Contoh apa dia? Hudud. Pada pandangan umum orang kata apa ni potong-potong tangan ni, tak baik ni. Ada main potong-potong tangan orang pula, kejam ni, zalim ni. Tapi pada pandangan syarak, pandangan Quran, pandangan hadis, ini yang terbaik. Jadi kita nak ikut macam mana? Kita kena ikut pandangan syarak, pandangan Quran, pandangan hadis. Sebab apa pula? Sebab bumi ni Allah yang punya. Yang tu nak kena faham. Sebab bumi ni Allah yang punya. Kalau bumi ni kita yang punya, kita boleh pilih nak ikut siapa pun. Kita nak ikut kepala kita sendiri tak ada masalah, sebab bumi kita punya. Tapi bila bumi ni Allah yang punya, tak boleh ikut suka, kena ikut Allah. Melainkan perkara-perkara yang Allah tak tetapkan di dalam Quran ataupun Allah tak arahkan pada Nabi-Nya untuk tetapkan. Bila tak ada ketetapan Quran dan tidak ada ketetapan hadis, maka itu Allah serahkan pada kita nak fikir mana yang terbaik. Macam nak salah memakai baju warna apa, itu Quran tak tetap, hadis tak tetap. Mu nak pakai baju colour apa pun tak kisah, nak pakai hijau ke, nak pakai merah ke, nak pakai kuning ke, nak pakai nak color-color pun tak ada masalah, kan? Lengan kanan merah, lengan kiri kuning, tengah biru, jalur gemilang. Nampak? Tak ada masalah. Cuma orang pandang pelik je lah. Tapi tak ada masalah, tak jadi haram pun dan tak berdosa pun, kan? Tetapi yang ditetapkan Quran dan ditetapkan hadis menutup aurat. Yang tu dalam ketetapan. Jadi walaupun dia pakai tu cantik tetapi membuka aurat, dikira sebagai hamba yang kurang ajar dan biadab kepada Tuhannya. Walaupun kita pakai tak lawa, baju compang-camping tapi tutup aurat, itu lebih baik dan itu dikira hamba yang taat pada Tuhannya. Dia gitu. Jadi biar kita selekeh sikit pun tak apalah, tak ada masalah. Janji kita taat perintah Allah, daripada pakai lawa-lawa, kan, macam golongan artis dan sebagainya. Kemahlah baju mahal, mana sama dengan baju kita. Baju mahal-mahal tapi dedah aurat, dah apa? Baik kita baju murah dekat pasar malam, siap longgok pula tu baju. Nampak?
Lengan belah kanan kecil, lengan belah kiri besar. Ada pelik-pelik baju. Dah baju murah main longgok-longgok, tapi tutup aurat. Tak apa. Daripada mu pakai baju mahal, tapi akhirnya kamu dengan baju kamu akan dibakar di dalam api neraka. Buat apa? Nak? Jadi kita nak fahamnya sebelum kita masuk lebih dalam, iaitulah berkenaan dengan mahmudah dan mazmumah. Nama pun mahmudah ada. Mudah je kan? Baik. Mana tadi? Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10, iaitu maksud sifat kecelaan tu sifat mazmumah. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Yang disebut sebagai qalbun tu, ataupun kita panggil dia hati lah dalam bahasa kita, itu dengan dua makna kata Syekh. Pertama, qalbun jasmani nama dia. Qalbun jasmani. Jasmani ni diambil daripada perkataan jismun. Jasin mim jismun. Jismun tu maknanya jisim. Jisim tu maksudnya diri bagi makhluk. Ni jisim kita lah, badan ni jisim. Tangan jisim, kepala jisim, ni jisim. Jadi jasmani makna kata yang dianggap sebagai zahir. Qalbun yang zahir. Zahir apa makna zahir? Makna zahir yang boleh dilihat dengan mata kepala, itulah panggil zahir. Kita selalu kan raya maaf zahir batin. Zahir batin tu apa dia? Kena tahu. Zahir tu maknanya benda yang boleh nampak dengan mata kepala. Ni kipas ni zahir, lampu zahir, langsir zahir. Apa yang kita nampak ni zahir, yang boleh nampak, yang boleh mata kepala ni dapat mencerapnya tu, itu dipanggil zahir, ataupun kita panggil juga dia jasmani. Iaitu dia kata qalbun jasmani ni daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Jadi qalbun jasmani ialah seketul daging, yakni jantung kita lah sebenarnya yang dia nak cakap ni. Jantung tu seketul daging yang ditaruh oleh Allah Ta'ala di dalam dada kita di sebelah kiri. Sebab itulah poket baju Melayu sebelah kiri. Ada satu kuliah tu di Terengganu, lama dah orang rakam. Tapi rakaman tu dia jadi mirror. Jadi mirror maknanya jadi macam cermin. Maknanya bila dia jadi cermin, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Jadi ada air, ada cawan. Saya pun masa tengah-tengah kuliah tu haus, ambil cawan ni minum air. Saya angkat dengan tangan kanan. Tapi dalam video tu jadi tangan kiri. Jenuh nak menjawab. Komen penuh. Apa punya ustaz dah ni? Nama je ustaz, tapi minum tangan kiri. Menong saya tengok. Allah. Aku ambil tangan kanan dah. Macam mana nak buktikan? Mujur ada satu orang yang tengok video tu, yang komen juga, dia cerdik sikit. Yang lain tu kurang cerdik. Nampak? Dia kata, sabar dulu, dia kata. Cuba tengok poket ustaz tu belah mana. Dalam video tu poket tu belah kanan. Lepas tu dia buat timbul persoalan. Dia kata mana ada jubah ataupun baju Melayu yang poket belah kanan. Lama-lama bawa orang fikir balik. Betul juga dia kata. Poket selalu belah kiri. Barulah terbukti. Akhirnya kata, maknanya video ni sebenarnya dia jadi mirror. Jadi macam balik kepada cermin. Maknanya yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Baru clear nama saya. Kadang-kadang macam-macam boleh jatuh fitnah tu. Jangan buat main. Sebab tu bila saya masuk kuliah, saya akan pastikan cawan duduk mana. Mesti duduk kanan. Jangan duduk kiri. Takut-takut kita tak perasan, dia ambil itu. Nanya kan. Baik. Jadi sebab tu poket kita duduk belah kiri. Sebab apa? Sebab jantung duduk situ. Apa kena mengena poket dengan jantung Ustaz? Sebab jantung ni qalbun. Dalam agama, qalbun ni ialah raja segala-galanya. Tangan, kaki, anggota yang lain ni dipanggil exco. Ada pun jantung, menteri besar. Dia yang bagi arahan. Kenapa kaki kita boleh datang ke surau? Sebab hati ni tadilah yang bagi arahan. Hati kata, kaki jalan ke surau sekarang, pergi dengar kuliah. Baru kaki melangkah. Kalau hati tak bagi arahan, kaki tak melangkah. Kalau hati kata
Gi sekarang kaki warung kopi. Gi warung kopi ada. Nampak? Tak jumpa surau. Nah, lalu tabung, mana tabung? Tak lalu lagi. Lalu tabung, hati kata. Kan kita kadang-kadang kita nak buat sesuatu kan terdetik di hati. Hati yang berkata tu. Hati kata masukkan duit dalam tabung. Baru tangan tu dapat arahan daripada hati, tangan pun buat kerja, masukkan duit dalam tabung. Nah, dia tak jadi tangan gerak sendiri, tak ada. Nah, kenapa ni? Tak ada. Tak ada dia bergerak itu. Nah, semuanya bermula daripada hati. Sebab tu dalam undang-undang cuba tanya polis kita kan. Ada tak akta bunuh dengan niat? Kenapa dengan niat? Niat tu makna hati. Hati dia nak bunuh. Hati dia bagi arahan suruh bunuh. Tapi kadang-kadang ada juga bunuh tanpa niat, yang tak disengaja kan. Dia bawa pisau jalan-jalan lepas tu tersadung. Ada bonjol tinggi, tersadung kaki, kawan duduk depan. Kawan tu ulur tangan nak salam. Kawan ni pegang pisau. Bukan dapat salam, dapat cocok. Nak mati kawan tu. Tu dipanggil bunuh tanpa niat. Dia bukan niat nak bunuh, tapi tak sengaja. Tu. Jadi maknanya bila sebut dengan hati ni makna barang-barang yang diperintahkan. Sebab itulah diletakkan poket kaitan tadi di sebelah kiri di bahagian hati, kerana nak menunjukkan bahawa di sinilah kita nak kena simpan satu bekalan yang kuat. Kalau baju Melayu dia ada 3 poket, atas 1, kanan kiri bawah 2. 3 poket tu bermaksud 3 bekal ilmu yang kena bawa bagi setiap orang daripada diri orang Melayu tu sendiri. Kerana Melayu ni kuat dengan Islam zaman dulu. Sekarang je lemah. Dulu Melayu kuat dengan Islam, jangan main-main lah dengan Melayu. Pantang dicabar Islam, melompat terus masing-masing. Tu orang Melayu dulu. Sebab tu Melayu ni kuat. Tanjak-tanjak tu tengkolok ke panggil apa ke, tanjak tu lah. Tanjak tu asalnya ikatan serban. Ikatan serban tu kain yang dililit di atas kepala. Itu sebenarnya banyak kaitan. Kalau kita nak buka sejarah Melayu dengan Islam ni terlampau kuat. Sebab itulah kita dijajah 1511 sampai 1957, 446 tahun. 446 tahun bukan masa sekejap-sekejap. Masa yang amat lama. Dalam tempoh 446 tahun, mana ada Melayu jadi Kristian? Paling kuat pun jadi tali barut je. Tali barut British. Nampak? Tapi agama tak tukar. Agama masih lagi Islam. Cuma kerja jahat sikit lah. Tolong kafir, tolong British. Ni bukan setakat tolong kafir, jadi kafir pun ada. Di Kuala Lumpur ada gereja Melayu dah di Kuala Lumpur. Jadi tak pelik dah. Ada dah orang Melayu yang masuk jadi kafir, masuk Kristian dan sebagainya. Sebab apa? Lemahnya Melayu dengan Islamnya pada zaman kita hari ni. Zaman dulu kuat mereka. Sebab apa? Sebab ni sampai ke poket pun kait dengan agama. Bila 3 bekal, 3 poket, maknanya 3 ilmu yang kena bawa. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tu 3 ilmu tu. Duduk atas kali ni ilmu tauhid. Apa tu tauhid? Akidah. Yakin kepada Allah. Bila yakin pada Allah tu duduk. Sebab tu ulama buat poket belah kiri, tak buat belah kanan. Buat belah kiri supaya poket ni dijadikan poket tauhid, akidah. Akidah tu duduk di dalam hati. Makna keyakinan pada Allah duduk dalam hati. Bila yakin pada Allah dalam hati, sedikit pun dia tak takut. Sebab tu datanglah Portugis dengan meriamnya. Orang Melayu Islam sedikit tidak gentar. Nampak? Datang Belanda, datang macam-macam orang. Jepun, British, macam-macam senjata. Kalau ikut senjata mereka hebat-hebat. Tetapi walaupun senjata alatnya hebat, hati mereka pengecut. Kita walaupun mungkin alat kita kekurangan, tapi hati kita kuat, yakin pada Allah, maka Allah berikan pertolongan. Tak ada apa pun. Balik gitu je kafir-kafir. Lepas tu tengok perang Badar 313 lawan 1000 orang. Sedikit tak goncang, tak goyang apa pun sahabat. Sebab dipasak dalam hati dia yakin kepada Allah. Hari ni yakin tu kurang. Sebab apa yakin kurang? Sebab kita kurang kenal Allah. Kenapa kita jadi kurang kenal Allah? Sebab kita kenal dunia. Dia lawan dia gitu je. Allah dengan dunia. Kita banyak kalah dengan dunia. Kita terikut dunia. Bila kita pandang dunia, kita tak pandang dah akhirat, tak pandang dah Allah Ta'ala, tapi pandang dunia.
Macam semalam saya kuliah di di Langkap. Nah, cerita tentang Maulidur Rasul, cerita tentang macam mana kita dengan Nabi. Macam mana Nabi train para sahabat. Sahabat dulu terlampau yakin kepada Allah, yakin pada Rasulullah, sebab mereka dipasak dalam hati, ditanam betul-betul akidah yang mantap dalam hati mereka. Nampak? Sehingga mereka nampak akhirat, mereka tak nampak dunia. Mereka pandang akhirat, buat apa pun semua akhirat. Kita hari ni sikit-sikit bahagian dunia lah. Saya ambil contoh satu lah. Macam mana kita layan antara orang yang bawa kita pada akhirat dengan orang yang bawa kita pada dunia? Mana kita lebihkan? Confirm kita lebihkan orang yang bawa kita pada dunia. Betul tak? Ustaz datang, tok guru datang nak mengajar dan sebagainya untuk bentuk hati kita supaya kenal Allah, supaya bila balik esok, bila mati esok kita boleh masuk syurga Allah. Tapi layanan dia lebih kurang aja. Bukan kita komplain sini dah, tapi kita nak tunjuk bandingan. Nampak? Banding dengan kalau ada mana-mana datuk datang, menteri datang, YB datang, macam mana layan? Bentang kapek dia. Kapek merah pun bentang. Sebab ni orang kebesaran dunia datang ni, pangkat besar ni, jawatan besar. Belum tentu dia boleh bawa kita pada syurga. Silap-silap dia bawa kita pada neraka. Tapi bentang kapek merah. Datuk guru datang bentang apa? Tika mengkuang. Itu pun dah koyak sikit. Itu bahagian ulama gitulah, bahagian akhirat. Silap tak ada apa pun. Bahagian makan tak payah cerita lah. Bahagian datuk kalau makan tengok mengalahkan hotel 5 bintang, macam-macam ikan siakak 18 rasa. Tak main dah 3 rasa 18 tu. Nampak? Kambing tergolek, macam-macam makanan atas meja, sampai sengit meja, beratnya lauk. Banyak. Dah bahagian ustaz, bahagian tok guru, bahagian ulama nak didik kita bahagian akhirat, benda apa kita hidang? Karipap tak ada rasa. Nampak? Karipap dipanggil karipap inti udara. Inti dia kosong, tak ada inti. Allah teruk. Tu lah. Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Syurga mana nak buka pintu kalau macam tu? Bila kita meletakkan akhirat rendah dan dunia tinggi. Sebab apa kita layan begitu YB? Sebab kita nampak YB boleh bagi bantuan, YB boleh bagi projek. Dan kalau ustaz boleh bagi apa, siap dia minta duit lagi, tak habis-habis bawa tabung dia. Nampak? Tu kita nampak. Tapi kita tak nampak nilaian akhirat masa hadapan kita nanti di hari kiamat esok. Dia begitulah, ghalibnya begitu. Barang yang murah di dunia akan mahal di akhirat. Barang yang mahal di dunia akan murah di akhirat. Hari ini kita terkejar-kejar dengan pemimpin-pemimpin dunia, negara dan sebagainya. Dengan YB, dengan datuk, kita kejar, cium tangan sampai tiak cium. Nampak? Tapi nanti di padang mahsyar tak ada seorang akan layan dia. Dia pun terhegeh-hegeh mencari mana ulama. Kita kat dunia ulama buat tak kisah ya. Tok guru kita buat tak kisah je, habib kita buat tak kisah, syekh buat tak kisah. Tapi orang-orang itulah yang kita akan cari mereka di padang mahsyar tu. Mana tok guru ni, mana ulama ni, mana syekh ni, baru kelang kabut nak cari. Nak cari macam mana, muka pun tak kenal sebab pun tak pernah datang kuliah. Macam mana nak kenal ulama, kan? Tu. Jadi kita jangan jadi macam tu. Ingat tengok barang barang yang murah di dunia. Mana barang murah di dunia? Jubah kan mahal mana? Ada dalam 50, kopiah atas kepala kita berapa ringgit sangat? RM10. Kalau kopiah jenis lembik tu RM5 je. Kain serban baru RM15. Kain plekat gajah duduk baru berapa ringgit? Baru RM10, RM15, RM20 paling kuat pun. Mana satu set badan kita daripada kepala sampai kaki yang kita bawa pergi semayang ni tak sampai 100 pun. Tapi je tengok baju-baju menteri, baju pergi kerja dan sebagainya, pejabat dan sebagainya, tali leher saja dekat berapa puluh ringgit lah. Kod vest dia tu, dia punya kod dia tu, tu tempah tu, bagi cutting badan sama tu. Nampak? Biar nampak smart. Itu saja dekat berapa ratus lah. Nilai-nilai atas badan tu hampir-hampir mencecah RM1,000. Memang nampak mahal di dunia, tapi akhirat ada nilai tak kod tu? Kod boleh tolong kita? Tak boleh tolong.
Nampak? Tapi kat dunia jubah memang murah. Nah, jubah memang murah, serban memang murah, kopiah memang murah. Tapi bila akhirat, pakaian-pakaian inilah menjadi bukti bahawa kita mengamalkan sunnah di dunia dahulu. Jubah ni akan datang, serban akan datang, bukti pada Allah, ya Allah, dulu dia pakai aku kerana dia nak ikut sunnah Nabi. Jadi mahal waktu tu, besar pahala. Walaupun ada hadis ni hadis dhaif, lemah. Nah, tapi kata Imam Nawawi, hadis yang dhaif boleh diamalkan tetapi tak boleh dibuat sebagai hujah. Hadis dhaif kata siapa yang sembahyang, dalam sembahyangnya ada barang sunnah, maka digandakan 70 kali lipat ganda pahala. Dia pakai serban saja dia pakai 70 kali lipat ganda. Kopiah pun sunnah juga, 70 kali lipat lagi. Kayu sugi ada dekat ni celah telinga dengan dalam poket satu. Nah, 70 kali ganda lagi. Pakai cincin 70 kali ganda lagi. Sunnah Nabi. Nah, ridak 70 kali ganda lagi. Dua sampai dua. Nampak? Janggut lagi. Allahu akbar. Dan muslimat kata tu bagi muslimin dan kami. Muslimat ikut isteri Rasulullah. Muslimat lagi senang, tutup aurat sudah. Pakai tudung labuh jadi dah kan. Jaga jangan bagi nampak aurat jadi dah. Tu. Dia orang perempuan ni banyak pahala dah banding kita orang lelaki. Dia jaga anak pahala, masak nasi untuk kita pahala, basuh baju kita pahala, semua pahala. Tapi jangan sambil buat sambil mulut tak berhenti. Tu tak jadi pahala, silat-silat jadi dosa kan. Jadi buat je lah. Nak terpaksa-paksa pun buat sebab besar pahala. Bagi kita orang lelaki pula susah, mana dia pahala sangat kita. Kita dalam malas bangun pun lewat, tidur terbengkang. Dah kita nak benda, kena mujahadah sikitlah bahagian ibadat semayang, mengaji kuliah dan sebagainya. Yang itulah nak boleh pahala bahagian kita orang lelaki. Jadi makna kata akhirnya Allah buat dengan adil. Dengan adil, lelaki ada bahagian, perempuan ada bahagian. Macam ngaji kuliah ni, perempuan tak sampai tahap wajib. Perempuan ni kadang-kadang jadi harus, kadang-kadang jadi sunat untuk hadir majlis ilmu. Yang wajib lelaki. Sebab apa? Sebab yang nak mendidik lelaki. Jadi lelaki suami datang kuliah, belajar pagi faham, balik rumah dia buat pula kuliah di rumah. Anak dengan isteri dia. Biar terbalik kitab pun. Pegang kitab pun terbalik dah. Tak apa, mula-mula. Tapi itu tugas suami untuk mendidik isteri dan anak-anak. Tapi kalau sekiranya andai rasa tak mampu, maka disuruh oleh syarak bawa isteri dan anak-anak ke rumah Allah, ke masjid surau, supaya sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh guru agama tersebut. Dia begitu. Kalau kita seorang je ngaji, kita faham, balik kita tak terang, bini kita, kalau andai katalah bini masuk neraka, dia akan heret dengan kita sekali. Jadi tak boleh. Kena sampai menyampai ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Sebab Allah sambung ahli tu, kena sambung keluarga tu. Kalau Allah sebut jaga diri sendiri je, selesai masalah kita. Jadi tak boleh. Kita kena menyampai. Baik, jadi qalbun jasmani iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Bentuk dia macam jantung pisang. Taklah sebiji tapi lebih kurang. Jangan ganti dengan jantung pisang pula. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Dia cerita lagi bab jantung tu lah. Jadi jantung tu dia kata daging yang di dalamnya tu ada lubang. Ada 4 lubang rasa kalau tak silap. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam, darah yang mengalir, darah pekat dalam jantung kita tu. Itu dipanggil qalbun jasmani. Jantung bangsa zahir ataupun hati bangsa zahir yang kita boleh nampak. Kadang tak nampak lah, tapi kalau operate bawa keluar boleh nampak. Tu. Yang keduanya qalbun ruhani. Dipanggil qalbun ruhani. Ruhani ni ambil daripada perkataan ruh. Ruh tu apa dia? Kita yang bangsa ghaib. Sebab tu kita ni tahu tak kenapa manusia menjadi makhluk yang paling hebat dalam banyak-banyak makhluk, malah lebih hebat daripada malaikat tu sendiri. Kenapa manusia jadi hebat? Kerana semua makhluk lain
dia hanya hidup di dalam satu alam. Malaikat hidup di alam malakut, iblis, syaitan, jin dan sebagainya semua alam gaib. Dia tak boleh hidup alam nyata melainkan diizin Allah. Tapi hakikat dia tak boleh hidup. Dia cuma macam sekejap-sekejap tu Allah izin, boleh lah. Tapi dia tak boleh hidup. Ada pun binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain ni pula, dia hanya hidup di alam nyata. Dia tak hidup di alam gaib. Tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, batu-batu, binatang-binatang semua. Tetapi manusia ni, dia hidup di alam nyata, yakni kita ni, tengkorak kita ni, badan kita ni hidup alam nyata. Dalam masa yang sama, kita juga hidup di alam gaib, iaitu roh dalam jasad kita ni, yang kita pun tak nampak. Tapi makna kata, dua-dua hidup. Jasmani pun hidup, rohani pun hidup. Sebab tu kadang-kadang ada orang, kita ni kadang-kadang kita pandai kontrol yang jasmani je, kita pandai kontrol tangan, kaki, barang zahir kita je. Tapi kita tak pandai kontrol barang rohani, barang dalaman kita. Ada orang dia boleh kontrol barang dalaman dia, sehingga kan kadang-kadang dalaman dia lebih kuat daripada zahirnya, daripada jasad dia. Itu yang akhirnya dia boleh lipat bumi. Dia boleh berjalan dari satu tempat ke satu tempat dalam masa sekelip mata. Boleh? Itu kita panggil wali. Sebab kerohanian dia lebih kuat daripada jasad dia sendiri, daripada zahir dia sendiri. Kalau ikut jasad tak kuat mana? Jasad kita terhalang, kena pasport, custom apa sebagainya. Roh lepas. Lalu begitu je roh. Nampak? Tak ada siapa sekat. Tu. Sebab tu orang panggil tu ilmu batin. Ilmu batin maknanya ilmu dalaman. Tapi tak usah nak belajar ke situlah, takut tersesat. Sebab kebanyakannya itu tersesat. Jadi kita belajar ilmu zahir sudah. Kemudian kita amalkan dari sudut kebatinan kita, kehidupan kita, kita belajar macam ni, kemudian kita didik hati. Tak apa dah. Kalau Allah nak kurniakan kebolehan-kebolehan yang kadang-kadang mencari adat, itu terserah pada Allah lah. Jangan kita pula yang meminta-mintanya. Tak payah. Sebab ada seorang sahabat Nabi, dia tengah nak ambil uduk. Dia tengah nak ambil uduk, dia pergilah dekat dengan macam kolah macam tu lah, nak ambil uduk. Bila dia sua muka dekat dengan air tu naik sendiri atas muka dia. Tak payah angkat dengan tangan, air naik sendiri. Bukan macam zaman sekarang ada air pancut tu, bukan. Ni air tu memang naik sendiri. Naik air tu pergi ke muka dia. Maknanya dia tak payah sapu, nampak air tu naik sendiri ke muka. Bila jadi macam tu, dia tolak diri dia ke belakang. Dia kata astaghfirullahalazim. Dia kata, ya Allah, lebih baik muka aku ni ditampar berkali-kali daripada engkau berikan kehebatan air naik ke mukaku, kerana aku takut hati aku tak boleh menjaganya. Tu sahabat, kita cuba air naik sendiri ke muka. Tengok sebulan habis cerita dalam berwah ni lah. Aku hari tu nak ambil uduk, air naik atas muka. Memanglah naik atas muka, pipe tu terbalik macam ni, naik ke atas itu. Nampak sekali buka sok naik atas. Jadi jangan. Sebab tu sahabat pun takut benda-benda karamah-karamah ni, kan? Tapi kalau Allah nak bagi, kita kena jaga hati kita. Sebab kita kena ingat, jadi wali belum tentu selamat, kan? Ada dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, wali mati kafir akhirnya. Dia wali tapi mati kafir. Nama dia Basisah. Ada seorang lagi namanya Bal'am bin Barurah. Dua-dua ni seorang tok wali besar, tapi akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kalau wali boleh mati kafir lah, kalau kita ke wali lagi mudah lah, kan? Makna kata berhati-hati, berjaga-jaga. Tidak ada zon selamat. Jangan ingat kalau kita dah jadi AJK masjid ke, kalau kita dah jadi orang masjid ke, kaki kuliah ke, belum tentu selamat. Kadang-kadang dalam mengaji boleh tersesat, dalam mengaji boleh terdosa. Sebab kita tak menjaga hati kita. Jaga-jaga. Kita ni yang datang masjid surau, yang datang kuliah agama ni, yang kira macam bagus lah, insya-Allah bagus lah, kan? Yang kita semua ni insya-Allah kita tak terkena dosa-dosa zahir, dosa-dosa yang nampak. Macam mana dosa zahir? Tikar nombor ekor mungkin kita dak lah, jauh sekali nak tikar nombor ekor. Nak main judi dak, nak zina dak kot, main arak lagilah takkan kot.
Kita marahlah pula ada. Jadi kita tak mungkin akan kena dosa-dosa dahsyat ni, dosa-dosa besar ni. Tapi ingat, jangan ingat kita selamat, kerana di sana pula ada serangan dalaman, serangan hati nama dia. Walaupun kita tak terdedah dengan dosa maksiat yang zahir, tikano mereka main judi, zina, minum arak, memang kita tak buat dah. Tapi kita akan terkena dosa hati, yakni riak, takabur, ujub dan sebagainya. Dan kadang-kadang dosa hati itu lagi bahaya daripada dosa zahir. Sebab apa? Sebab dia juga dipanggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tanpa dia sedar, dia sebenarnya telah berlaku syirik kepada Allah. Dan akhirnya, pada zahirnya memang nampak mati macam Islam, tapi di sisi Allah rupanya mati kafir. Na'udzubillah. Maka benda ni kena jaga selalu. Hati kita jangan rasa lebih baik daripada orang. Jangan rasa kita lebih bagus daripada orang, macam kita lebih banyak beramal daripada orang, macam kita banyak pahala pula daripada orang. Sentiasalah selalu merendah diri, memberi cadangan atau membangkang cadangan orang. Itu tak ada masalah dalam sesi mesyuarat dan sebagainya, ataupun kita buat perbincangan dan sebagainya. Tetapi jangan sentiasa merasa apa yang kita cadang mesti betul. Jangan merasa kita sentiasa sahaja orang yang paling cerdik, paling bijak. Maka hati-hatilah dengan apa yang kita ada, jurusan dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok, saya suka dengan mufti wilayah yang baru. Dia kata semua sekolah-sekolah kebangsaan ataupun pejabat kerajaan kena rujuk cara kaedah pondok. Kenapa dia kata begitu? Bukan kita tak sok pondok dah. Tapi saya nak bagi tuan-tuan nampak macam mana yang dikatakan tu. Di sekolah-sekolah kebangsaan diajar pada anak murid ni pembahagian kelas. Betul tak? Ada kelas pandai, ada kelas setengah pandai, ada kelas kurang pandai, ada kelas bodoh. Kelas corak lah, kelas-kelas belakang. Betul tak? Walaupun dia tak tulis itu kelas bodoh, nampak? Dia boboh lah nama macam-macam, tapi kita pun tahu yang dalam tu semua result rendah-rendah, jenis grade bawah-bawah. Yang depan ni semua kelas tinggi-tinggi. 4 sains 1, 5 sains stream dipanggil. Saya dulu sekolah kebangsaan kat. Macam itulah dia susun. Nampak? Itu satu hal. Lepas tu pula bila periksa, dia letak pula kedudukan nombor. Ni nombor 1 siapa dia, nombor 2 siapa dia. Bayangkan kalau orang tu dia dapat nombor paling last. Macam mana dia nak tengok nombor dia? Macam mana dia nak cari nama dia? Tak, dia sedih. Itu satu. Lepas tu pula apa yang tertanam kepada orang yang dapat nombor 1, 2, 3 dia. Macam mana orang yang tertanam di dalam kelas yang tinggi tadi? Dia akan memandang rendah orang yang kelas bawah. Dia akan memandang rendah kepada budak yang nombor corak. Dan dia merasa dia lebih pandai daripada orang lain. Dalam sedar tak sedar kepandaian itu bagus, tapi dalam sedar tak sedar telah teracun di dalam hatinya sifat sombong, takabur, bongkak. Lepas tu saya nak bawa kita faham sifat yang Allah murka sangat kepada iblis. Sifat apa? Takabur lah, sombong. Sebab dia sombong. Allah kata sujud pada Adam. Bukan sujud tu masuk sembah, sujud tu masuk hormat. Hormat pada Adam. Sebab Adam ni Allah cipta ni manusia, makhluk yang paling hebat, yang tak ada makhluk lain sehebat macam makhluk nama manusia. Jadi hormatlah kat dia, sebab ni makhluk hebat yang Allah cipta. Dan hormat tu atas dasar sebab Allah yang cipta. Jadi kerana taat pada Allah, patutnya dia ikutlah. Dak degil, kerah kepala sebab kesombongan. Dia kata kenapa aku nak kena sujud pada dia, sedang aku diperbuat daripada api, dia diperbuat daripada tanah. Api dengan tanah, api kuat lagi. Maka dengan sebab sombong, Allah laknat iblis keluar daripada syurga. Asalnya dia duduk dalam syurga gak, dia Azazil. Nak dihalau, dihambat keluar. Bukan setakat kena keluar. Kalau kena keluar, Nabi Adam pun keluar. Tapi Nabi Adam keluar tanpa dilaknat. Nabi Adam keluar diredai. Tapi iblis keluar dengan dilaknat Allah. Dan laknat tidak terampun sampai bila-bila. Tak ada istilah setan dah taubat. Tak ada. Nampak? Dia tak akan taubat sampai kiamat. Memang Allah dah buat dia begitu. Sebab apa? Berpunca daripada sifat kesombongan. Yang ni kita takut. Bila sombong tu dah ditanam di dalam sekolah rendah, sekolah menengah, bayangkan bila dia besar macam mana jadi manusia.
Akhirnya nak jadi apa ni? Jadi datuk sombong, jadi doktor sombong, jadi peguam sombong, jadi engineer sombong. Ingat dia hebat sangat, pandai sangat. Ni, saya hebat doktor. Mana bagi nak jadi ubat untuk COVID-19? Mana? Kata hebat, pakar sana, pakar sini. Bukan kita merendahkan doktor tak, tapi jangan sombong. Balik pada Allah. Penyakit ni datang daripada Allah, dan Allah jua yang boleh angkat penyakit ni balik. Patulah Ustaz Mata Senik tegur. Dia kata jangan kita kata kita jaga kita. Kita tak boleh jaga kita. Allah jaga kita. Mana kita jaga kita? Nampak? Allah jaga kita. Nah, biarlah buat apa pun nampak Allah. Nah, buatlah. Ini kan negara majoriti umat Islam. Perlembagaan agama Islam. Ikut Islam lah. Kan? Tak salah nak ikhtiar cari penawar, cari ubat. Kan? Tapi balik pada agama. Ini kerahan daripada alim-alim ulama kita, suruh kita buat solat hajat. Sebab bilangan angka dah semakin naik. Nah, kita buat solat hajat. Kita banyak ikhtiar bahagian dunia, ubat sana ubat sini, nak petua sana petua sini, macam makan daun apa-apalah bagi makan tu makan ini, tapi tak balik kepada yang mencipta segala ubat. Macam mana nak selesai? Nah, macam mana nak selesai? Nah, kita sombong kepada Tuan segala alam ni. Nah, baliklah merendahkan diri. Kitalah yang lemah, kita tak erti apa. Balik minta pertolongan Allah. Sebab tu Allah suka hamba-Nya yang meronta-ronta meminta pertolongan dia. Sebab tu kadang-kadang di hujung-hujung hayat kita, Allah bagi kita sakit. Sebab apa Allah bagi kita sakit? Sebab Allah nak kita merayu-rayu kat dia. Allah nak kita meronta-ronta kat dia. Allah nak kita menangis-nangis kat dia. Barulah bila kita menangis-nangis macam tu sebut nama Allah, waktu itulah Allah ambil nyawa kita dalam keadaan hati kita sebenar-benar hati sebagai hamba kepada Allah. Hati kita tunduk pada Allah. Waktu itulah, itu dipanggil husnul khatimah, mati yang baik. Daripada tengah melalak menyanyi joget dengan sombong lawan hukum Allah, Allah cabut nyawanya dalam keadaan begitu. Bayangkanlah. Kan? Mati dalam menderhakai Allah walaupun tidak ada sebarang penyakit pada dia. Kan? Tu. Jadi bukan masalah sakit tak sakit, masalahnya bagaimana kematian kita di hadapan Allah di saat hujung nyawa kita nanti. Kan? Bukan masalah penyakit tak penyakit. Penyakit ni datang dan pergi. Habis corona, penyakit lain pula datang, koroni pula. Kan? Macam-macam penyakit. Tak selesai pun. Nak selesai tak selesai, hubungan kita dengan Tuhan macam mana? Tu. Yang kedua, qalbun rohani, iaitu sesuatu yang halus. Halus di sini maknanya bangsa batin, tak boleh nampak dengan mata kepala. Kalau halus-halus benda macam habuk, tu bukan halus, tu nampak lagi. Ini halusnya dia sampai mata kepala pun tak boleh nampak. Tu panggil halus. Jadi qalbun rohani ni bangsa suatu benda yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Daripada hati itulah, qalbun rohani itulah manusia mengetahui suatu benda, manusia mengenal suatu benda, manusia mendapat suatu benda. Tiga perkara fungsi daripada hati dia, iaitu dia boleh tahu satu benda, dia boleh kenal satu benda, dan dia boleh dapat satu benda melalui nak gerakan hati dia. Sebab itulah kalau hati tu elok, maka gerakan hatinya pun elok. Dia ada malaikat, dipanggil malaikat mulhim nama dia. Jarang kita dengar nama malaikat ni, sebab kita hafal 10 tu je kan. Malaikat mulhim salah satunya. Malaikat mulhim ni tugas dia, Allah letakkan pada setiap orang daripada kita. Dia akan bersama dengan kita dan dia akan mengilhamkan perkara-perkara kebaikan pada kita. Tu tugas dia. Bila ada buat nak ni, dia akan ilhamkan. Dia kata dermalah kat ustaz, contoh tabung sekolah, contoh dia ilham lah tu. Nampak? Atau dia kata belilah telur masin. Ingat beli sebalang, beli 10 balang, 9 balang bagi kawan-kawan. Jadi sedekah. Dia ilhamkan benda-benda baik. Itu dinamanya malaikat mulhim. Lawan dia iblis, waswasah nama dia. Ada satu nama setan. Setan tu nama dia waswasah. Ni lawan dia. Bukan partner tapi lawan dia. Bergu dia versus. Waswasah ni pula tugas dia apa? Tugas dia bagi was-was kita.
Bila kita nak derma tadi tu, kita nak buh 50 dah, dia datang was-was. Jangan buh 50, banyak sangat. Dah esok-esok nak derma lagi kan. Kerana derma 50 terus kan habis macam mana? Impan sikit, derma RM1 dah lah. Ambil baki RM49. Nampak? Tu kan tu. Nak dia bagi was-was. Itu dia, kerja dia, setan tu. Dan kadang-kadang setan ni dia suruh kat kita buat benda baik. Lepas tu kita kena kenal setan ni, setan haram jadah ni. Dia kadang-kadang suruh buat benda baik tapi matlamat jahat. Matlamat jahat. Dia kata, hang nak jadi baik kan, hang baca Quran, tak mainlah semuka. Nak kurang-kurang 5 juzuk. Baca Quran 5 juzuk straight. Nak sampai bini panggil, buat tak kisah, anak panggil, buat tak tahu. Nak baca Quran. Tak macam hampa, tengok TV, aku baca Quran. Dia dah rasa dia lebih baik pada orang. Dia pun baca, baguslah. Mula-mula. Lama-lama dah 5 juzuk, berapa jam nak habis? Lain kali letih. Nak tak sempat baca doa tidur pun terbongkang tepi Quran. Tidur situ. Tidur dah sebab sangat malam tadi letih sangat baca Quran daripada start pukul 12 sampai kat 4:30 pagi baca. Tak berhenti-henti. Lah kali subuh pun terlepas. Tak kata subuh, bangun pukul 12:30 hari. Nampak? Dia dengar azan Zuhur tu ingat subuh. Rupanya azan Zuhur dah. Dah setan joget tak? Joget. Setan kata yahoo. Walaupun dia baca Quran 5 juzuk, baca Quran hukumnya sunat. Tapi semayang subuh hukumnya wajib. Dia meninggalkan yang wajib, dia buat yang sunat. Sunat dia tak jadi apa? Haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Tak dinilai sikit habuk pun tak dinilai. Kan? Semayang sunat tarawih 20 rakaat, subuh 2 rakaat tak bangkit. Nampak? Tak jadi apa. Nampak? Dapat pisang je lah malam tu more. Nampak? Tak dapat apa. Bukan suruh tinggalkan sunat. Kekalkan yang wajib, tambah-tambah yang sunat. Yang sunat tu buat sekadar kita mampu. Kalau rasa kurang mampu, jangan paksa-paksa diri sangat. Perlahan-lahan. Tapi barang wajib, bukan nak kena ikut diri. Barang wajib kena paksa. Barang sunat saja. Kalau tak larat, tak payah paksa. Tu habis-habis kuliah, dia pun keluar laju. Tak main yang sunat. Sunat jangan paksa. Dia kata, pandai. Baik. Sikit lagi. Mana dah nak cari tempat berhenti ni sebenarnya. Dan yang mendapat daripada manusia, dan ia hakikat manusia, dan dialah tu sebenarnya manusia, dan ia jua yang dihidupkan kepadanya perkataan. Daripada kolbun itulah terlahirnya perkataan. Yang ni perkataan ni percakapan. Sebab tu sebenarnya sebelum kita nak cakap dengan mulut ni, hati kita akan cakap dulu. Hati kita akan cakap dulu, tapi lajulah cepat. Terus masuk ke bahagian mulut. Mulut pun baru bercakap. Melainkan melatah. Melatah tak lintah hati dulu, dia terus sebab dia spontan, terkejut. Itu. Nampak? Jadi itu memang bukan dengan datang daripada hati, tapi apa kita cakap ni dia bermula daripada hati dulu. Sebab itulah mulut orang yang bercakap jahat, maki hamun orang, cakap mencarut, itu menunjukkan hatinya kotor. Sebab hatinya lah yang suruh cakap gitu. Orang yang cakap baik dengan sebut nama Allah, zikrullah, kerana hatinya berzikir kepada Allah, maka terkeluar pada mulut dia. Jadi nak betulkan mulut, betulkan hati dulu. Hati kita didik, jangan dah terfikir yang benda bukan-bukan. Jangan terlintas dalam hati ni benda-benda tak elok. Sebab tu dia kata yang dihidupkan kepadanya perkataan, dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Dan hati itulah yang memerintah, maksudnya hatilah yang suruh atau hatilah yang melarang. Kalau hati suruh buat taat, maka anggota lain buat taat. Kalau hati suruh buat maksiat, maka anggota lain akan buat maksiat. Kalau hati melarang maksiat, maka anggota tak berani buat maksiat. Kalau hati melarang taat, maka anggota berani nak meninggalkan apa yang disuruh Allah. Jadi semuanya bermula daripada hati. Sebab itulah ulama sufi, ahli tasawuf, kalau benda lintah kat hati dia benda tak elok, cepat-cepat dia istighfar. Belum buat lagi, tangan tak buat lagi, kaki tak buat lagi, hati je terlintas nak buat benda jahat, astaghfirullahalazim.
Sebab dia didik daripada hati lagi. Kan? Kadang kan kita jalan-jalan jumpa duit, hati mesti berkata dulu, duit. Kalau RM1 memang hati tak kata apa. Nah, ni RM100. Masa tu pula dia tengah susah. Kan? Tengok-tengok 100 keping. Hati kata apa? Ambil lah, engkau orang tahu. Nampak? Ni datang dari langit ni. Dia kata. Nampak? Hati kata. Bila hati kata, baru tangan buat kerja pergi ambil. Tapi kalau hati kata, Allah, 1 sen pun 1000 tahun dibakar dalam api neraka. Ini kan pula kalau nilainya RM100, agak-agak berapa nak kena azab dalam neraka. Oh, tak berani. Tak usik lah dia. Kalau dia ambil pun dia pergi cepat-cepat, tak nak dia simpan dalam poket, takut cepat-cepat dia cari nak pengusi ke ataupun siapa yang jaga tempat tu, dia bagi cepat-cepat, suruh announce. Kan? Ni banyak ni buat senyap, ambil tanah orang, kena tanah orang, diri tanam pokok kat tanah orang. Tak apa, orang kan tahu. Nah, bukan masalah orang tahu tak tahu, memang orang tak tahu, tapi Allah tahu. Sebab yang nak hukum kita bukan orang, yang nak hukum kita Allah. Lainlah kalau apa kita buat Allah tak tahu, boleh tahan kira. Masalahnya semua kita buat Allah tahu. Bila semua kita buat Allah tahu, Allah pula yang tukang hukum, Allah yang akan hukum kita. Macam mana kita nak lari? Dunia boleh lari, nah, tapi akhirat tunggu kan. Mahkamah Allah. Dunia ni orang besar-besar ada nama, ada jawatan, bolehlah. Nah, bolehlah lepas. Kan, yang ni kona dia, yang ni ugut dia, yang ni macam-macam ni, bolehlah lepas dunia. Tapi tunggulah hari akhirat esok, tukang hakim negara akan dihakimkan juga. Habis semua akan dikorek. Lepas tu kebanyakan tok guru pondok melarang jadi hakim, kata. Kerana berat. Dalam hadis Nabi kata hakim ni ada 3 jenis. 1 je yang selamat boleh masuk syurga, lagi 2 masuk neraka. Nah, bila dia mengeluarkan keputusan yang salah, orang tu bersalah, dia kata orang ni tak bersalah. Nah, kerana hujah peguam ni nampak ni akhirnya dilepaskan. Nah, maka ditanggung dosanya. Nah, selagi mana orang tu masih lagi bebas, lepas dan buat maksiat, selagi itulah menanggung dosa dia. Bayangkanlah macam mana nak mati. Kan? Batu berat. Kalau nak jadi juga, kena berlaku adil sungguh-sungguh. Biarlah orang nak pecat-pecat lah. Janji kita buat kerja kita betul. Jangan kira. Nah, banyak hari ni jawab macam mana? Nak buat macam mana Ustaz? Kerja Ustaz. Nak buat macam mana Ustaz? Ni prosedur dah Ustaz. Mu kerja ni, bumi ni milik siapa ni? Siapa paling besar sekali? Sebab tu kita takbir dalam semayang, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maknanya mu jangan takut dengan siapa makhluk pun, jangan takut dengan mana-mana undang pun, melainkan takut pada Allah dan undang-undang Allah semata-mata. Nah, mu nak jadi apa? Orang nak pecat kamu, orang nak buat apa, biar serah pada Allah. Kerana Allah lah hakim segala-gala, hakim di atas muka bumi ni. Jangan takut apa. Rezeki kita selama ni kita makan, masuk nasi dalam perut, bukan sebab orang, Allah juga yang izin. Kalau Allah tak izin, tak masuk. Biar gaji banyak mana pun, dalam bank saja kat 3 juta ada duit. Tapi kalau Allah tak izin nasi masuk dalam mulut, tak boleh masuk. Dia tengok orang kaya duduk dalam hospital, mana boleh makan. Yang ni kolesterol, yang ni kencing manis, yang ni sakit jantung, semua tak boleh. Lah kali masuk air kot lengan. Nampak? Dalam bank 3 juta, air masuk kot lengan. Lah. Nampak? Air masuk pula tu air kosong, air Pepsi. Nampak? Dah orang kaya 3 juta kan? Tapi sebab Allah tak izin. Pegang situ kemah-kemah. Jadi bukan sebab kaya, bukan sebab hebat dunia, tapi semuanya kita duduk di bawah payung pemerintahan Allah. Kita duduk dalam genggaman kekuasaan Allah. Bila kita pandang yang ini, barulah hati kita jadi takut dan tunduk pada Allah, menyebabkan hati kita tidak sombong pada Allah. Kita akan sentiasa merendah diri. Walaupun kita pegang jawatan apa sekalipun, tak ada masalah. Bukan suruh lepas jawatan, hati tu kena didik. Tak ada masalah. Jadi Perdana Menteri pun tak ada masalah. Jadi PM tepi pun tak ada masalah. Nampak? Tapi yang penting hati tu tunduk. Baik, kemudian kita berhenti sini dan kita akan sambung. Dan ada baginya apa tu? Sangkut paut. Dan ada baginya sangkut paut. Berhenti situ. Boleh.
Oh, terlajak masa. Sebab saya tengok tak ada hidang tu, yang ingat tak lagi. Ingat ada makan, tak ada makan. Allahu Akbar. Baik, jadi macam biasa di depan surau tu kita ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakak-pakaklah tuan-tuan sekalian membeli sambil menderma, untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq supaya kami dapat meneruskan sekolah kami ini sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang. Khususnya di dalam negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu dulu pada malam ni. InsyaAllah kita dapat dipertemukan lagi dengan izin Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Jadi sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.